أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. Sadaqallahul azim. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'u wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaika. Engkau boleh menangguhkan sesiapa yang engkau khanaki dari mereka dan engkau boleh mendampingi sesiapa yang engkau khanaki dan sesiapa yang engkau hendak mendampinginya kembali dari mereka yang telah engkau jauhi itu, maka tidaklah menjadi salah bagimu melakukannya. Ini apa bergantung dengan ayat hak lepas dah, iaitulah berkenaan dengan apa perempuan yang bui diri dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ataupun dalam satu tafsir lagi ialah bergantung dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau boleh menangguhkan sesiapa yang engkau khanaki dari mereka. Yani orang-orang yang bui diri dia kepada Nabi. Nah, atas satu tafsir kata Rasulullah nak tangguh. Mana tak terima lah. Nah, Rasulullah nak tangguh nak. Baik kemarin tengok dia bui diri dia kepada Rasulullah. Seorang perempuan tu. Lepas tu Rasulullah duk apa? Perempuan itu di lamu Rasulullah tak ada jawab apa-apa. Tak ada terima. Ni mana tangguh. Mengikut engkau khanak. Jadi mana nak terima apa tak ada apa. Dan kalau tak terima pun tak ada apa. Tak. Dan engkau boleh mendampingi sesiapa yang engkau khanaki.
Nak perdekat diri kepada engkau khanaki pun tak ada gapo. Nak terima aning gapo terhadap perempuan yang wahibah yang beri diri dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu tafsir lagi ialah bersakut paut dengan semua isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada isteri-isteri dia tu salah katanya tangguh nak lambat pergi ataupun nak berdekat dengan siapa, nak tangguh dengan siapa, tak ada apa juga. Ini satu pendapat ulama bahasa Rasulullah tu tidak diwajibkan di atas dia gile isteri dia. Tak ada wajib gile isteri dia. Bagaimana wajib di atas umat dia. Tetapi dengan keadilan Rasulullah gile sebetulnya dengan keadilan dia. Nasabah gapo tekene tu tak ada di atas Rasulullah. Kerana kalau bahasa ada tekene walah tu jadi susahlah Rasulullah, salah tak keberatan lah di atas Rasulullah. Kerana urusan dia, kerja dia tu lebih berat pada tu banyak lagi. Kalau duk kalau teke suruh gile, suruh atur bagaimana umat dia, jadi ada susah lah kita kata. Lalu tu tidak diwajibkan di atas Rasulullah gile di antara isteri-isteri dia. Ni ada satu tafsir. Boleh Rasulullah nak tangguh siapa saja yang dikhanaki, ini daripada isteri dia. Ataupun boleh Rasulullah nak tangguh pada siapa saja perempuan-perempuan yang diberi diri dia pada Rasulullah. Boleh juga. Tapi Rasulullah nak terima, Rasulullah tak saya terima, tak ada hal apa. Dan nak boleh berdekat diri dengan siapa daripada isteri dia pun boleh. Tapi Rasulullah sentiasa gile kepada semua isteri dia. Mana dia kata bukan di atas gilir isteri itu atas jalan wajib tak. Atas jalan wajib tak. Ada satu pendapat ataupun tafsir turji ataupun yang boleh menangguh sesiapa yang kau khanaki daripada mereka, dan kau boleh mendampingi diri kepada siapa yang engkau khanaki, dan sesiapa yang engkau hendak mendampinginya kembali daripada mereka yang engkau telah jauhi itu, maka tidak menjadi salah bagimu melaku. Hak dia tu dia wakwi jauhi dah dengan dia. Mana tak terima dah kalau bahasa nasbah wahibah. Datang satu masa dia nak berdekat semula pula, nak terima semula. Pun tak ada apa. Ini maknanya bebas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringi terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang engkau hendak mendampingi kembali dari mereka yang telah engkau jauhi itu, maka tidaklah menjadi salah bagimu melakukannya. Yani bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pak nenek, yani baginda diberi kebebasan menangguh giliran bercampur dengan sesiapa yang dikhanaki daripada isteri. Ini di atas tafsir terhadap isteri. Dan boleh mendamping sesiapa yang kau khanaki. Dampingi itu berdekatlah, mana dah? Berdekat dengan isteri dia, dia khanaki boleh juga. Dan mana-mana hendak dicampuri kembali yang sesudah dijauhi, maka tidak menjadi salah baginya. Melakukan jadi makian. Kalau dia duduk jauh dah, dia tak ada pergi dah pada isteri dia,
Lepas tu dia nak buat gile wi sama pula. Tak ada apa kak. Inilah mengikut pendapat kata tidak wajib di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilirkan di antara isteri-isteri dia. Minhunna iaitulah kembali kepada segala isteri dia. Segala isteri-isteri dia. Itu dia dah. Maka tidak jadi salah lah bagi Rasulullah dia nak tinggal dia tinggal gilire kepada isteri dia. Maka dia mendulu orang ni mengikut kanak dia dan mentakkirkan orang ni wilamatkan mengikut kanak dia. Wa tujami' man syi'ta wa tatruku man syi'ta. Dan nak duduk sekali dengan ia Rasulullah kanak dan nak tinggal daripada orang yang Rasulullah kanak, tak ada apa. Tetapi Rasulullah dengan keadaan Rasulullah dia tak ada buat pasal tu. Cumanya tu wi pelanggar giliran kepada Rasulullah. Tapi lek Rasulullah wa ma hadza kana nabi yuqsimu lahunna. Rasulullah bahagi sama banyak giliran dia. Dan kerana inilah telah menjalankan satu taifah minal fuqaha, telah menjalani satu kumpulan daripada ulama fiqh, daripada Imam Syafi'i dan lain daripada Imam Syafi'i, kepada bahasanya tidak ada giliran Rasulullah terhadap isteri itu wajib di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang lain wajib lah. Orang isteri lebih pada 1, 2, 3, 4 tu wajib gilir. Kalau tak gilir dosa lah. Ada pun bagi Rasulullah tidak mesti tidak jadi wajib di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani gapo? Rasulullah nak tangguh dan Rasulullah nak berdekat diri dia dengan siapa saja, tak ada jadi keberatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilir ia di antara isteri-isterinya, maka mengadil ia. Kerana we bebas pada Rasulullah. Dia nak gilir tu gilir ke apa-apa, tak ada apa. Tapi lek Rasulullah, keadilan Rasulullah mesamakan giliran terhadap isterinya. Lepas tu dia berdoa kepada Tuhan, Allahumma hadza fi'li fima amliku fala talummuni fima tamliku wala amliku. Ini adalah perbuatanku pada barang yang aku boleh buat, aku milik. Dalam giliran isteri dia tu dia berdoa kepada Tuhan, taruh ni lah aku boleh gilir, maka jangan engkau mencelakan daku pada barang yang aku milik dan barang yang aku tak milik. Tengok keadilan Rasulullah. Kita ni pakai nak mari cokong sebentar dengan gilir isteri dah. Gile gifra so bini gapo so isteri satu tak ada gi pada isteri yang kedua yang ketiga. Tahu Rasulullah Pak Tuhawi kebenaran kepada dia pun dia gile dan dia berdoa kepada Allah SWT. Inilah hakku kuasa boleh gile, maka janganlah engkau mencelakan daku pada barang yang aku milik dan barang yang aku tak milik. Dia tak boleh milik, tak boleh buat lebih pada tu jangan Allah Ta'ala marah. Ini gapo benda yang berlaku kepada Rasulullah. Padahalnya gapo di sisi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bebas kepada dia, luah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia dah.
Dan sesiapa yang engkau hendak mendampinginya kembali dari mereka yang telah engkau jauhi itu, maka tidaklah menjadi salah bagimu melakukannya. Kebebasan yang diberikan padamu itu, bila diketahui oleh mereka, adalah lebih dekat untuk mententeramkan hati mereka. Nah, bila Rasulullah wa'wi oleh teratur molek tu, dan hati-hati isteri dia jadi tenteram. Apa tenteram? Senang lah. Senang, sejuk hati lah. Tak ada rasa sakit hati lah. Tak ada rasa susah hati dah lah. Kerana susah hati dia, kalau bahasa tu laki suami tu buat tak keadilan kepada isteri dia, itulah duk jadi susah hati, duk jadi balah, duk jadi kelahi, duk jadi gapo. Pamula kata pak orang betina dah, orang perempuan, padahalnya letok laki tu buat tak wi kena. Kalau dia buat wi kena molek, dia tak jadi susah hati. Bila dia tak jadi susah hati, jadi senang hati, sejuklah, tak ada jadi balah kelahi dah. Ni tak boleh nampak gu tak itu, nak murih, nak gapo murih. Jadi duk jadi perseteruan semua di antara tok laki dia dan di antara sama-sama isteri dia. Tapi kalau kita buat jadi tato molek, maka hati mereka menjadi tenanglah. Ini Rasulullah gapo tu kita si ada orang duk balah-balah hak gapo orang hak berkahwin lebih pada 2, 3, lebih pada 1 tu, kerana mari tidak keadilan daripada suami dia, tak jadi tenang hati dia, dan menjadikan mereka tidak berduka cita. Tak ada duka cita lah. Dan adil tu duka cita pun tak ada. Ni gapo? Zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Serta menjadi mereka pula redha dengan apa yang kau lakukan pada mereka sekaliannya. Nah, kau lakukan pada mereka, maka mereka itu redha lah. Redha ni maknanya tak ada apalah suka hati dah ataupun jauh belaka lah. Hodo jadinya tak ada jadi tenang hati mereka. Begini. Walau Rasulullah tu Tuhan bebas kepada dia, tapi mengikut hadisnya, mengikut perbuatan Rasulullah gila sama di antara isteri-isteri dia. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan ingatlah Allah sedia mengetahui akan apa yang ada di dalam hati kamu. Tuhan tahu belaka hati mung belah mana. Kerana ada hati kamu sini yakni kepada kepada hati Rasulullah dan pada hati orang-orang mukmin semua tu, orang manusia makhluk semua tu, dan bukan pada Rasulullah sajalah. Tadi doa yang alaika kitab pada Rasulullah, tapi di sini sebagai akidah kita, pegangan kita orang mukminnya, Tuhan tahu belaka dalam hati kamu semua. Kelak kepada semua orang mukmin lah. Kepada manusia, kepada makhluk semua tu, Tuhan tahu. Ingatlah Allah sedia mengetahui akan apa yang ada di dalam hatimu. Munduk niat ke mana? Niat molek, Tuhan tahu kata molek. Niat tak molek, Tuhan tahu kata tak molek. Walau mulut molek, tak ada. Kalau gila dia, kalau bak gila dia, tak ada ke mana? Hati itu dia nak hilang dah, maka Tuhan tahu. Kalau tak ada sungguh pun, Tuhan tahu. Hati dia molek sangat mana, hudus sangat mana, semuanya Tuhan tahu. Jadi hilang dah. Esok tu baik dah banci be. Orang gila tak sama. Orang gila tak sama. Hati dia kok mana? Dia nak hilang ke, dia nak khianat ke apa? Semua Tuhan tahu berlaku. Ada kasih
Hak ni lebih hak ni dah, zalim hak ni, adil hak ni, semua Tuhan tahu berlaku. Wa kana Allahu aliman halima. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengetahui, lagi pula amat lemah lembut. Nah, halima, amat penyabar. Nah, penyabar tu sabarlah. Kena dah. Mana Tuhan lemah lembut, tak gaduh lah. Begitu tu laki ada zalim bini dia lah. Gila tak sama ke apa. Tuhan bukan sesa selalu nah itu. Ini daripada lemah lembut Tuhan lah. Dia boleh taubat, boleh minta maaf. Dia kena minta maaf tu kepada bini dia tu kalau dia gila tak sama. Nah, tapi lek Tuhan tak ambil salah lagi kerana halim. Tuhan lemah lembut. Nah, tak wak kasar lah mudah. Halim tu tak ada wak kasar tu. Ada. Tapi satu masa ada kira di sisi Allah SWT. Ingatlah. Ada widahulah kepada orang hak gila tak sama zalim dalam gila gapo tu tahu berlaku. Ada. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada itu. Nah, wala an tabaddala bihinna min azwajin, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru. Walau a'jabaka husnuhunna, sekalipun engkau tertarik hati kepada kecantikan mereka. Illa ma malakat yaminuka, kecuali hamba perempuan yang engkau miliki sahaja. Wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi akan tiap-tiap suatu. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada itu. Ada. Tidak halal ni mana tak ada, tak boleh dah engkau ya Rasulullah berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain. Nah, perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada tu. Jadi ni lepas daripada ayat dulu kemarin, Tuhan kepada Nabi suruh kata kepada isteri dia. Nah, pilih kepada isteri-isteri Nabi, nonok hidup seni dunia ke ataupun nonok duduk bersama Rasulullah. Maksud ada sama Rasulullah, ayat dulu kemarin ni. Lepas tu segala isteri Nabi tu jawab kata nak duduk dengan Rasulullah dan nak cari keredai Allah Ta'ala berlaku. Lepas pada tu ayat ni ayat kata, tidak halal dah bagimu ya Rasulullah, tidak halal lah bagi engkau berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada tu. Lepas pada tu Rasulullah tak ada, tak dibenarkan berkahwin lain daripada tu dah. Kerana dehmoni ni hak sombong dah, hak nak kepada keredai Allah Ta'ala sungguh dah. Baik itu tak ada berlaku. Nah, ulama kata tak ada berlaku lepas pada isteri hak ada, lepas pada pilih kepada isteri dia tu kata dah isteri dia nak kepada keredai Allah Ta'ala dan keredai Rasulullah berlaku dah, maka lepas dah tu Rasulullah tak ada dah berkahwin.
Tak ada kahwin dah lepas pada tu. Wala an tabaddala bihinna min azwajin, dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru. Nah, ganti ni maknanya cerah orang ni, ganti orang lain pun dah lepas dah tu. Sekalipun engkau tertarik hati kepada kecantikan mereka. Nah, walau duk berkeni ataupun tertarik hati dengan keelok ke perempuan mana-mana pun, tidak halal dah bagimu. Kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Moleke nak boleh tambah laginya, iaitulah kena guna hamba. Kalau hamba tak apalah, misalnya ada boleh kahwin hamba mana-mana, maka boleh engkau engkau miliki dan engkau gunalah sebagai hamba kepada engkau. Tapi nak sebuah isteri, tak boleh dah nak kahwin lepas ada ni. Ini khususiat bagi Nabi ni. Khususiat bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis ni lepas pada Tuhan pilih kepada isteri-isteri Nabi hak 9 orang tu nak hidup dunia seni ke ataupun nak kereda Allah Taala, kereda Rasulullah, maka semua isteri tu pakat pilih nak kereda Rasulullah, kereda Allah Taala berlaku. Bila malah tu Tuhan kata tak ada dah kahwin, engkau kahwin dengan perempuan yang lain pada hak ni. Hak 9 orang. Sebagai sebagai tunjuk keelok ke isteri dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak tambah juga kodah hamba tu tak apalah. Itulah ni khususiat bagi Rasulullah lah. Tapi kita kena tahu jugalah. Nah, habis ni dalam hukum syarak tu ada hak benda khas pada Rasulullah dan ada hak umat. Kalau hak Rasulullah tu kita tahu. Kata nihar Rasulullah. Kahwin lebih pada 4. Nah, kerana maslahat, kerana hikmat, kerana apa, itu kembali kepada syariat Allah Ta'ala. Jangan kita ukur dengan kita. Lama dia kata, Rasulullah boleh, kita tak boleh. Itu hak Rasulullah. Nah itu, dia tak suka. Kita dengan Tuan Nebel tak suka dah. Boleh tak kita nak pergi diampu pakai cuk kuning itu? Tak boleh, nah, tak support dah tu cara kita. Pekat cara tu. Ni Rasulullah ni bersakopak dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena tahu. Nah, Quran wi tahu, Allah Taala wi tahu. Ada. Agak takut ada orang dakwa tu, nak wi support Rasulullah laku. Nah, tak boleh tu Rasulullah. Rasulullah semaya tahajud. Bangun sikit-sikit ya, tidur sikit-sikit ya, malah kalau nak supah atik hono. Tak amulah dah. Dah. Habis ni hak Rasulullah tu khusus bagi Rasulullah. Sallallahu sebab gile dah ni. Nah, sebab gile Rasul kan urusan kalau kita fikir urusan Rasulullah banyak gapo gitu gini. Tapi le Rasulullah dia pisah juga buat keadilan nabi contoh kepada kita. Tekene tu tak ada. Cuma daripada keadilan Rasulullah. Dan sebuah kahwin. Bukan kata kau nak kahwin tak. Tengok sini, ayat ni ayat kata, lepas pada ni, tak ada dah. Nah, lepas pada ni, tak ada dah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tu berasa setuju setengah mana pun pada mana-mana perempuan, tak boleh nak kahwin tambah. Kecuali hamba-hamba yang kau miliki. Dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi akan tiap-tiap suatu. Semua tu kena duduk dalam urusan Allah, jaga Allah, dan kawal Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata ikut rasa, ikut nono buat itu dak. Walau Rasulullah sendiri pun ada syariat yang sakut patu, tapi kebanyakannya syariat lain yang banyak sekalinya Rasulullah buat gapo kita kena tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan kita ni kena betul dengan ajaran Rasulullah.
Tapi lek Rasulullah ada lebih pada kita lagi. Tu kita faham gitu. Lek Rasulullah tu ada hukum yang sakut paut dengan dia tu lebih pada umat lagi. Nah, lain daripada hak umat. Tapi lek umat ni gena-gena kena betul dengan hak Rasulullah ajar. Tak boleh nak geleweng daripada Rasulullah, tak boleh nak tak serupa dengan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada Allah Taala pilih kepada isteri-isteri dia, nak duk hidup seni dunia ke kemewahan dunia ke nak akhirat, maka semua isteri dia tu pilih nak keredai Allah Taala dan negeri akhirat. Lalu tu dan Allah Taala royak kata lepas pada ni tidak ada dah bagi engkau ya Rasulullah bahawa engkau berkahwin dengan yang lain daripada mereka itu dan nak tukar dengan isteri-isteri lain yang lain daripada mereka itu pun tak ada dah. Itu tak ada berlaku dah perkahwinan Rasulullah lepas pada tu. Ini sebagai ketenangan kepada isteri Rasulullah. Dan setengah riwayat kata walau lepas pada tu Allah Taala benar juga dah dinasahkan hak tak lari saat ni, lepas tu dibenar kahwin tapi Rasulullah tak ada kahwin dah lepas pada 9 orang ni. Hak pilih supaya mereka nak hidup bersama Rasulullah dan nak cari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dah. Ani gapo ada hukum yang bersangkut paut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tu kita boleh boleh jadi luah dalam pengetahuan kita, dalam perasaan kita, iman kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagimu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah isteri-isterimu yang ada itu. Dan engkau juga tidak boleh menggantikan mereka dengan isteri-isteri yang baru sekalipun engkau tertarik hati kepada kecantikan mereka. Kecuali hamba-hamba perempuan yang engkau miliki. Dan ingatlah Allah sentiasa mengawasi. Ngawasi ini apa? Jaga. Ada? Tengok kawah dah jaga kita semua. Akan tiap suatu. Tiap-tiap perkara tu kita kena. Ini akidah. Akhir ayat ya akidah pada kita. Ingat semua perbuatan kita tu. Tuhan duk tengok semua. Duk jaga semua. Duk kawal semua. Duk awas semua. Ini kita kena jaga. Kembali pada kita kena ingat pada Allah Ta'ala kemarin. Semua gerak-geri kita tu kena ingat pada Tuhan. Semua. Tak ada. Walau pergi ke mana-mana pun. Jadi sakut lebih lah. Ada kita tahu ayat tu, ayat ni, Quran kata gitu. Tersakut lebih dalam hidup kita. Habis ni agama tu sebagai cara hidup kita. Kena dengan keredaan Allah SWT. Lepas tu nak telikau, nak sakut habis tu, kita kena tahu. Iman kita dengan Allah, hukum syarak, hikmat dia ke apa semua, barulah kita berasa puas hati dengan agama Allah. Kita redha dengan Islam sebagai agama kita dan Allah sebagai Tuhan kita dan Rasulullah sebagai Nabi kita. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hidayah kepada kita dan jadi kita daripada orang penuh iman dengan Al-Quranul Karim dan kita bakilah semua kedudukan kita supaya betul dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.